Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan penjelasan saya ke atas buku Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Kita masih lagi dalam bab bergembiralah apabila sakit dan saya membacakan hadis-hadis yang sebenarnya menerangkan hikmah di sebalik penyakit. Sebab penyakit ni adalah ujian daripada Allah dan di sebalik penyakit itu ada hikmahnya. Sebelum ni kita telah baca hadis bahawa penyakit itu menghapuskan dosa. Kemudian kita juga baca bahawa penyakit ni adalah satu ujian di mana apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai satu kaum, Allah akan memberinya ujian. Sesiapa yang redha, Allah redha kepadanya. Sebaliknya, sesiapa yang murka, Allah juga murka kepadanya. Baik, kali ini saya nak kongsikan sebuah hadis yang lain pula. Sebab kadang-kadang seseorang itu apabila Allah mengujinya, baik dengan penyakit mahupun dengan apa-apa ujian yang lain, dia rasa ia amatlah berat. Dan I cannot do it. I cannot make it. Saya tak dapat. Macam mana nak sebut? Saya tak dapat nak melaluinya. Lalu dia pun berputus asa, lalu dia pun kecewa, ya. Padahal tuan-tuan dan puan-puan, ujian ini Allah berikan selari dengan kadar masing-masing. Sebab Allah SWT apabila memberi ujian, bukan Allah sengaja nak tengok hamba-Nya gagal. Tetapi Allah SWT memberi ujian ada hikmah-hikmahnya, ya. Dan Allah akan memberi ujian selari dengan kadar kemampuan seseorang hamba itu. Dan daripada hal ini ada dalilnya. Sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis nombor 2322. Hadis nombor 2322 dan kalau ikut penomboran Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 2398, ya. Di mana apabila Rasulullah SAW ditanya, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Maka Nabi SAW menjawab, yang paling berat itu adalah para Nabi. Kemudian yang sepertinya, kemudian yang sepertinya. Baginda bersabda lagi, sesungguhnya, bermaksud ya, sesungguhnya seseorang itu diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya apabila agamanya lemah, dia diuji berdasarkan kadar agamanya. Dan tidaklah seseorang itu berhenti daripada menerima ujian. Maknanya ujian ni memang berterusan. One after another, one after another. Sehinggalah seorang hamba itu berjalan di muka bumi ini tanpa apa-apa dosa, ya. Sebab ujian itu menghapuskan dosa-dosa kita. Maaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis ini, sebuah hadis yang dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Albani, ya. Hendaklah kita yakini bahawa apabila Allah SWT memberi kita ujian, baik ujian penyakit, ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian macam-macam lagi, ya. Sebab ujian ni datang dalam pelbagai bentuk. Dan satu perkara yang sangat penting, ujian ini juga datang dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk rezeki yang melimpah ruah, dalam bentuk kesihatan yang sangat baik. Ujian macam mana tu? Bukankah betapa banyak orang yang apabila Allah memberi dia kesihatan yang baik, dia membazir begitu saja. Apabila Allah memberi dia harta yang banyak, dia membazir begitu saja. Dia tidak mahu bersedekah, dia tidak mahu mengeluarkan zakat. Zakat fitrah dia bagilah RM7 untuk seorang ahli keluarga. Dia sangka yang zakat tu zakat fitrah je. Zakat harta, zakat gaji, zakat saham pun semua dia tak nak bagi. Okey? Jadi orang yang ada kesenangan pun sebenarnya mereka dalam ujian. Tetapi tetapi ujian selalunya dikaitkan dengan kesusahan ataupun musibah. Sebenarnya tidak, ya. Ujian boleh datang dalam bentuk kesenangan dan juga kesukaran. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa jua ujian yang Allah bagi, ia adalah pada kadar agama masing-masing, pada kadar kemampuan masing-masing untuk melaluinya. Sebab Allah SWT apabila menurunkan ujian, bukanlah sengaja hendak menggagalkan, bukan sengaja nak menyusahkan, tapi pada kadarnya itu dengan hikmah-hikmahnya, seperti untuk menghapuskan dosa, untuk melihat redha atau tidak hambanya, dan beberapa lagi hikmah-hikmah lain yang akan kita baca hadis-hadisnya selepas ini. Jadi poin penting yang saya nak sampaikan pada ketika ini, pada kali ini ialah setiap ujian itu adalah berdasarkan kadar masing-masing. Para Nabi, ujian mereka sangat hebat, ya. Dan demikianlah seterusnya dan seterusnya. Jadi saya, anda semua diuji mengikut kadar yang kita masing-masing dapat melaluinya dan dapat lulus daripadanya. Baik.
Hingga ini sahaja dahulu. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Kita bacakan hadis yang lain pula ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.